Melati kuntum tumbuh merata, saya merebah di pohon cemara. Selamat berkenalan kepada semua. Assalamualaikum pembuka bicara. Tak kenal maka tak cinta, maka di sini izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dayang Novara Nabiha binti Abang Iskandar dan saya merupakan seorang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Lima yang bertempat di Sibu, Sarawak. Dalam video ini, saya akan kongsikan tentang buku yang saya pinjam di perpustakaan sekolah saya baru-baru ini. Buku tersebut berjudul Gadis Nakal di Kem Titiwangsa yang ditulis oleh Syamsina. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh Pustaka Penamas dalam siri novel pilihan Citra Abadi dan mempunyai 158 muka surat. Dari judul saja sudah menarik, bukan? Mari saya ringkaskan tentang apa yang tertulis dalam buku ini. Buku ini tentang dua sahabat bagai isi dengan kuku, Suhaila dan Mira, yang akhirnya berpeluang untuk menyertai kem yang terkenal di Titiwangsa. Suatu hari, Suhaila ingin membeli barangan keperluan untuk kem tersebut. Namun, secara tidak sengaja, mereka telah menghabiskan duit perbelanjaan di Taman Tema. Oleh itu, Suhaila yang datang daripada keluarga yang daif bertungkus lumus mencari wang saku bagi menggantikan wang perbelanjaannya yang habis itu. Dia diberikan tawaran kerja menjaga anak saudaranya, Amir, yang mulut murai dan nakal untuk sehari. Waktu demi waktu, hari demi hari, akhirnya saat untuk mereka pergi ke kem tersebut telah tiba. Suhaila dan Mira ditempatkan di kabin Seroja dan penasihatnya pula dikenali sebagai Cik Ratna. Cik Ratna memperkenalkan ahli kabin yang akan bersama-sama mereka untuk menghadapi cabaran sepanjang masa kem tersebut berlangsung. Sedang Suhaila sibuk mencari kayu api, dia leka sehingga tersesat dalam hutan. Setelah berjam-jam mencari jalan keluar, dia pula membuat keputusan untuk berehat sebentar di bawah pokok. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba terdengar bunyi ranting yang dipijak. Alangkah terkejutnya dia apabila dia bertemu dengan seorang jejaka berwarga negara Jepun yang sudah lama tinggal di dalam hutan tersebut. Lelaki tersebut menghantar Suhaila ke tapak perkemahannya. Suhaila berterima kasih kepada jejaka tersebut, lalu dia meminta Suhaila untuk merahsiakan kehadirannya dalam hutan itu. Rakan-rakannya memeluknya dan memarahinya kerana sikapnya yang membuat semua orang di kem tersebut risau dan gelisah. Pada hari terakhir di kem Titiwangsa itu, rakan-rakan kabin Seroja berpelukan dan ada yang menangis kerana berasa sedih untuk berpisah. Suhaila yang baru saja habis melakukan panggilan telefon datang memeluk kawan baharunya, Aini Duktran, yang datang daripada rumah anak yatim sambil mengeluarkan air mata gembira. Ibu bapa Suhaila akhirnya bersetuju untuk mengambil Aini Duktran sebagai anak angkat. Rakan-rakan pembaca sekalian, grafik yang menarik pada buku ini telah mencuit hati saya untuk menyelongkarkan jalan cerita yang ada dalamnya. Setelah mengemudi ke penghujung cerita, rakan-rakan sekalian, ianya amat berbaloi. Bukan saja plotnya yang saya dapat kaitkan dengan kehidupan saya sebagai seorang remaja, malah terurainya nilai kehidupan yang dapat dijadikan pedoman hidup. Fokus saya di sini ialah kebijaksanaan dalam perbelanjaan seorang remaja agar tidak mengundang konflik atau masalah yang mengganggu pembinaan modal insan dalam dirinya. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua dalam masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.